Recording in progress. So kita akan buat ni semua. Ini senang je lah berbanding dengan tambah tolak yang kita buat last minggu lepas. Yang ni senang je. Okay. Lepas tu mungkin kita akan masuk sikit lah bab baru. Okay. Bab baru ni banyak kena baca. Kalau rasa nak baca penat lah. So segili-gilian korang boleh kan? Tapi saya akan terangkan lah. Mungkin satu muka surat tu seterang ambil masa lah. Sebab saya nak cerita semua-semua ni. Okay. Alright. So kita nak buat dulu 8 soalan ni. Memang senang. Tak ada susah mana pun. Senang. Sebab dia darab dengan bahagi jadi senang. Kalau tambah dengan tolak, kuasa dia kita kena samakan. Kalau tambah dengan tolak ni sebab sekarang ni darab. Jadi kalau kita buat darab dengan bahagi, kita tak perlu nak samakan kuasa. Kan yang lepas kita samakan kuasa kan? Tu yang membezakan soalan darab dengan bahagi dengan tambah dengan tolak. Jadi dia agak senang sikit lah. Okay? Alright. Mana pun tadi? Ya. Bukan malam aku tak sampai ni. Harus sebut. Baik. Okay, so last hari ni bab yang terakhir. Last bab ni belajar. Kita akan masuk bab baru sekejap lagi. Yurin kenapa tak datang Yurin? Sebab bagi nama ni, kalau bagi nama tak datang mesti tanya. Yurin, sila jawab. Hello. Saya agak skeptikal ni dengan budak baru ni. Hari first sekali datang, lepas tu tiba-tiba online. Ni kalau tak jawab ni, saya anggap tak ada ni. Tak jawab Tak apa. Gila dah sikit. Tak tahu lagi kejian saya kan. Ya. Okey. Dia yelah kalau tiba-tiba last minute demam, takkanlah saya nak marah kan. Tak apa, tak datang macam ni. Tak apalah. Tak ada apa-apa kalau korang dah tulis nama, tak datang kena bagi tahu saya. Tak. Sebab tu kat Malaysia sebelah saya ataupun teacher mesti. Sebab jadi tak nak nanti korang lost. Contoh yang naik motor sendiri kan. Tak sampai-sampai. Hilang ke mana-mana. Tu tak nak tu.
mana Fury ni cakap dengan dia terus hilang. Tu tak cakap apa. Semua ni rekod Alright. Darab 10 kuasa 5 darab 3.7 darab 10 kuasa 2. Senang je. Kalau darab ni nombor dengan nombor ni kita darab je biasalah. 4 darab 3.7 darab 10 kuasa 5. Kalau darab kuasa dia kita buat apa? Tambah kan? So tambah 2. Okey, darab apa-apa? Sekejap cuci mata. Bujuk-bujuk. Alam. Ada semua tak boleh tisu tak perempuan kata. Tak bawa. Lelaki tisu. Maksud tak boleh pula lelaki dan tisu. Okey, berapa? 14.8. 14.8 darab 10 kuasa 7 kan? Okey, tapi ni kena tukar. Dia maksudnya sekarang titikkan kat sini kan? So ke kanan. So 1.48 darab 10 kuasa 1 tambah 7. So kita dapat 1.48 darab 10 kuasa 8. Okey, B. Okey, saya tak buat B, saya ikut turutan sebab saya buka laptop saya sebesar kan. Tak ikut turutan lah. So saya buat C. Senang kan? Senang benda yang lepas. 10 kuasa 5. Ni kalau dalam periksa dia suka buat soalan nombor 3 SPM. Nombor 3. Okey. So 6.3 darabkan dengan 4.0 darab 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2. So dan ni dapat apa? 25.2. So darab 10 kuasa 7 lah kan? Tak payah tulis dah ni, terus tambah je lah. So ni gerak ke kanan 1 kan? 2.52 darab 10 kuasa 1 tambah 7. So 2.52 darab 10 kuasa 8. Okay. C. C pula E. C lah. C dah tadi. E. Apalah sebenarnya baru ni. Okey. 1.08 darab 10 kuasa 2 bahagi 2.4 darab 10 kuasa 4. So 1.08 bahagi 2.4 darab 10 kuasa 2 sebab dibahagi kan? Bahagi kita tolak 4. Okay, ini bahagi 0.45 darab 10 kuasa negatif 2 kan? Dia kena gerak sini ke kiri betul? So 4.5 darab 10 kuasa ke kiri sekali. Negatif 1 tolak 2. Tambahlah sebenarnya kan? Jadi 4.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Okay, seterusnya G. 5.9 darab 10 kuasa 5 bahagi 2 darab 10 kuasa 2. So 5.9 bahagi 2 darab 10 kuasa 5. Kalau bahagi kita tolak. Bagi? Ya? Jadi tak payah tukar lagi, terus dapat jawapan lah kan? Betul.
Okey. Baru B Sorry tak belajar ABC macam ni Okey. So 7.5 darab 10 kuasa negatif 3 darab 5 darab 10 kuasa negatif 6. So 7.5 darab darab pula. Darab kan? Lepas tu 10 kuasa negatif 3 tambah negatif 6. Maksudnya kita tolak lah. So bagi darab berapa? 37.5 darab 10 kuasa tolak ni. Negatif 9. Kena gerakkan titik perpuluhan ke kanan So 3.75 darab 10 kuasa 1 tambah tolak 9. 1 tolak 9 kan? So 3.75 darab 10 kuasa negatif. Okey. D. 5.3 darab 10 kuasa apa? 5.3 darab 10 kuasa negatif 3 darab 4 darab 10 kuasa 5 kan? Okay, so 5.3 darab 4 darab 10 kuasa negatif 3 tambah 5. Okay, berapa? 21.5 21.2 darab 10 kuasa 2. Okey, gerakkan ke kanan sekali kan. So 2.12 darab 10 kuasa 1 tambah 2. So 2.12 darab 10 kuasa 3. Okey. Tadi F 9.6 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 1.5 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, so 9.6 bahagi 1.5 darab 10 kuasa negatif 2. Kalau bahagi tolak negatif 5. So nanti jadi tambah sini. So dibagi 6.4 darab 10 kuasa 3. Right. Last kali H. Okay. 2.58 darab 10 kuasa 4 bahagi 0.3 darab 10 kuasa negatif 4. So 2.58 bahagi 0.3 darab 10 kuasa 4 tolak negatif 4. So tolak ditambah kan? Okay, bagi 8.6 10 kuasa 8. Dah habis bab ni. Dia sebenarnya tak habis dia ada soal ayat. Soal ayat tu simpan untuk latihan. Kita nak masuk bab baru. Belajar sekolah sama mana? Sila salib. Satu lagi. Untuk lambat lah ni. Form 4 apa? Terkejar tu. Form 4, Form 5. Cikgu sama pula. Kelas ni je, kelas sains dengan kelas KA je lah tu. Kelas lain. Kesian lah kelas lain. Lepas tu lah saya nak korang masuk kelas lain. Dah ada koko ke? Syarat. Masa aku tak cakap? Kalau kau cakap tukarlah, pergi dah dulu syarat aku. Tadi online je. Online. Alah, kalau online on je lah lepas tu. Di sini cancel. Itu puja boleh tak datang. Balik perjanjian kita ni kan, fokus kan. Kalau korang, okay, saya tanya betul-betul lah korang. Kalau korang nak pergi koko, saya akan bawa kelas korang hari Isnin. Sebab hari Form 4 tak nak pergi.
So nak buat hari Rabu. So bagi tahu awal ni kat korang. Korang buat keputusan ni. So tak korang hari sini. Okey. So, macam Tawish, hari apa pun sama je, macam Jumaat lagi biasa kan. Okey saya bagi korang berfikir sampai raya. Lepas raya, ni sebab perempuan dia orang tak nak pergi kukuh. Kalau hari ni mesyuarat, dia orang dah lepas tu dia tak pergi dah. Beberapa perempuan ni semua dah sepakat. Dah perempuan dia orang memang sepakat. Dia orang kata tak nak. Drop subjek sama-sama drop. Budak tuition. Tak kelas A lah. Macam ni kat KM. Okey. Suara tu. Kau tak cakap, kau tidak sebagi je lah korang dengar je dalam suara tu. Baru dapat tahu mesti hari Senin ni. Hari Senin lepas aku cakap. Lepas tu saya dah bagi jaga awal-awal lah. Bagus. Korang yang budak lama ni faham siapa dulu kan. Kalau bagi awal pun senang lah. Dah boleh lah adjust sikit jadual. Baru cakap. Sekejap je. 5 minit 10 minit je tu je. Suara Agung nak lantik kan. Alah, apa susah suara Agung ni? Lantik ke kau orang masing kan? Kau yang korang tak puas hati, kau lantik jadi kerusi. Kalau nak pegang duit, kau lantik jadi bendahari. Lepas tu tak kutip duit pun. Ada ke? Kalau bendahari korang mesti pegang jawatan je kot. Tak ada pun kot. Kutip-kutip duit kan? Biasa duit cikgu terus. Sekolah form 5 pengurusi sepegang. Pengurusi sepernah pegang, pengurusi sepernah pegang, bendahari sepernah pegang. Kayu A pun sebenarnya, tapi kayu A tak panggil pengurusi, itu panggil presiden. Presiden bulan sabit merah. Oh, you pun ada macam tu Action? Ada bulan sabit merah UAE. Presiden bulan sabit merah UAE. Tu macam mana nak angkat tangan, mana tahu siapa angkat tangan nak undi. Boleh, kalau ikutkan Isnin lepas, yang suka cikgu main sebut je. Cikgu tanya, nama saya kan, Aina telah tu 3 rakam kerja dengan MJK. Itu je. Oh ini saya bantah. Sebab korang masuk kan. Saya bantah. Saya bantah sebab dia orang kodiam, tak boleh. Jadi kalau kau tak nak, kau suruh kawan kau yang bantah. Salam. Sapi datang. Aku sama juga, aku juga. Oh, yang kat rumah apa pun salin walaupun tengah dengar koko ke, dulu apa? Yang kat sini pun sibuk dengar koko juga. Saya tak nak dengar koko, saya nak makan koko. Oh jangan nanti ada dulu datang. Cari koko. Semua persatuan lah sekarang ni. Lengkap. Esok uniform. Apa persatuan yang paling kelakar sekali? Nama kelakar tak ada. Tak ada persatuan kelakar tak ada. Kalau saya dengar kelab SBBT. SBBT? Ada ke? Ada. Siapa singgah Ali? Apa kerja korang susun buku? Mungkin time pemulangan dan pemberian buku dia menjaga. Itu je lah. Dia mula-mula dengan habis. Itu je kerja dia. Best juga dia pasal SBBT ni. Patutnya korang kena minta dia ahli SBBT lah kan senang. Okey lah.
Satu 52 ke 57? Mana? Dekat CEE. Satu ACRC tu. 52 darab 2.52 darab 10 kan bawah dia. 2.57 ke 2.52? 52 kan? 52. Salah tu. Dah lantik tapi apa corak dia ni? Kalau Samta, kukuh macam mana? Satuan apa yang ada? Putra Islam. Kau gelap pula. Apa contoh? Bola sepak, padang pun tak ada. Kan? Kau tak ada padang kan? Budak form 5 cakap tak ada padang? Saya kena cari form 5 ni. Sami, Sarul, Aziz, Faris, Daniel kenal? Form 5 tu. Kau cakap betul. Roger dia orang je. Habis kau besok. Dia baca yang sini kan? Dia baca. Dia orang tu rapat dengan saya. Faris saya cakap tak ada padang. Betul ke? Ada tapi secepis lah. Tak cukup lah pandang bola kau pun. Kan? Dia macam budak pembaru lah kan. Padang bola benda tak ada. Kelas dia banyak. Mau badan sihat Olympiad. Tak ada padang. Nak lari 100 meter tak boleh. Dia lencong. Selekut. Sejak korang kan yang bina bangunan tepi tu. Tapi kita orang tak rasa. Saya tengok, aduhlah habislah benda kau baru. Tak apa, kita dah keluar dari sekolah tu. Itu sebab saya tak nak hantar anak saya ke baru, saya hantar ke SC. Ramai tu. SC ada satu baru 4 kelas. 4 ke 3 kelas. Satu kelas baru 30 orang. Oh 30 lebih, 40 kan. Tapi sekolah-sekolah menengah saya tak tahu lah, anak saya tak nak hantar ke asrama. Sakit tu saya hantar kat sekolah Teluk. Saya cakap awal lah, anak saya dapat mana pun saya tak bagi. Kau mesti tanya-tanya kan, dengan teacher sekolah MSM dengan SPP tapi tak nak hantar. Saya tanya-tanya kan, tak sama macam dulu. MSM SPP dah sama. Dulu kalau nak dapat budak straight A, kena tengok budak MSM dengan SPP. Sekarang budak sekolah biasa boleh dapat straight A. Dah, budak tuition saya ada dapat straight A, tak sekolah Teluk je. Saya tak boleh. Boleh kan? Tapi kalau nak pergi boleh. Tapi jangan misal lah. Kamu je buat aku sekolah biasa. Lagi bebas. Terpulang kat korang. Tak, memang dapat nama lah, tapi kalau korang duduk sekolah biasa, korang dapat result yang bagus, korang lagi dipandang tinggi tau sebenarnya. Cikgu semua kenal lah. Taruh Dr. Syed yang dapat straight A sekolah Teluk, Wahidah, Hani, Amira Syirah yang dapat hampir bagus lah result tak ada C. Haikal, Arif Luqman, Johan yang tahun 2020. Tu mesti cikgu kenal orang sebut tu. Tu dah tuition saya. Kan? Saya sebut. Kat UAID, kat UPM, kat UM, kat UITM. Kita masuk baru kita nak belajar bagaimana untuk berbelanja. Tadi saya kena pesan kat mak bapak korang, simpan kad dulu. Itu kelemahan bab ni. Rupiah siapa tak datang kan? Sekejap lagi saya nak ambil kad. Tunjuk kat korang.
Yang curi ni. Tak apa, anak murid saya bagus. Cikgu saya tak berani dilukat kat anak murid dia. Banyak sangat buaya. Okay, ni senang. Bab ni jangan risau, kita akan berulang kaji sebab kan saya dah cakap sebelum raya kita dah boleh ambil bab 2. So dah habis tadi. Sebab mana kan kita ada minggu ni dengan minggu depan, sahaja juga bab 3 sikit. So lepas raya kita bincang sebab sejangka ujung bulan 5 ni beza. Sebab bulan 6 tak sasa awal pertengahan atau awal ada cuti. Cuti penggal pertama. Dah ada lah nama cuti awal tahun. Dah ada lah nama cuti tengah Itulah. tahun awal tahun. Cuti penggal lah. Dia tak ada bagi cuti awal tahun dah, pelik bunyinya. Betul lah kan? Pelik. Cuti hujung penggal. Cuti akhir penggal lah kalau yang bulan 3 Dia pun dah sebut pun pelik. Tapi korang ni, sekarang ni korang ikut style you tau. Mesti dia punya semester sama. Bulan 3 masuk. Dia orang bulan 3, kalau saya bulan 3 saya cuti. Bulan 3 sampai bulan 5 cuti, bulan 6 semester pertama. So korang punya style ni ikut you. Yang ni. So kita orang tak sebut tahun, kita sebut semester. Sem 1, Sem 2, Sem 3. Sem 1, Sem 2 tu tahun pertama lah. Dah masuk 3, 4 tahun kedua. Orang yang masuk you dia faham lah. Tak rasa poli pun sama. Tak rasa lah. Dia sebut semester juga. Kalau UIA pelik sikit, UIA lain. UIA tak bagi college, dia bagi mahalah. Kalau fakulti, kat U lain bagi fakulti, kat UIA bagi kuliah. Anak dusu kuliah biologi. Tahu maksud dia? Anak dusu pergi kuliah biologi. Tak faham ke? Kau belajar bahasa Arab? Translate, baik. Tak boleh ni kena keluar sampai pokok keluar. Saya belajar kursus biologi. Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Universiti Islam Malaysia. Ada dah sikit cakap Arab, tahu dah sikit. Dah? Belum enggak? Kau Umar salin kalau tak salin kita jumpa di akhirat. Kalau puasa kalau puasa dia terus jumpa kat akhirat, dia tak ada syaitan. Syaitan tak ada kan, dia kena gari. Tapi yang jadi syaitan ialah manusia. Buat ni boleh padam Okay. Sabar ni, dia dapat 3 ni. Buat pasal duit je. Sabar. Puasa. Boleh, tapi ke atas nama mak bapak korang. Pakai kad lah. Pakai kad lah. Susah. Anak saya takut tahu. Asal dia suruh pergi bank dia ikut. Ayah tu dia dah satu. Tahu pada duit. Mungkin
akan datang, korang tak ada duit belanja, korang diberi kad bagi duit belanja pergi sekolah. Sepatutnya kena buat dah. Kantin tu pakai ni wave. Wave je, touch. Tapi peninglah kalau apa korang buku 1000 tu habis hari. Okay. Tutup lampu. Mana? Alright, let's go. Go back. Ni yang saya katakan bab simpanan dan pelaburan. Okay, saya akan cuba terangkan berdasarkan apa yang ada kat buku teks, berdasarkan pengalaman saya. Saya rasa setiap bahagian yang ada dalam bab ni, semua saya ada pengalaman. Jadi saya berceritalah. Itu yang penting. Okay, so bab ni dinamakan sebagai matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jangan tanya saya kenapa kena belajar. Form 3 dah belajar. Sebab nanti masa Form 4 ada lagi matematik pengguna, kita akan belajar lagi mendalam pasal bab ni. Ada lagi masa Form 5 pula ada juga lagi bab matematik pengguna di mana korang akan belajar pasal insurans dan GST, cukai, semua akan belajar. Okey, kita akan belajar nanti masa Form 4 dan Form 5. Jadi ada sambungan dia lah, dia bukan berakhir di situ. Okey. So, apakah yang dimasukkan dengan simpanan dan pelaburan? Kau baca kat situ. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan dalam peti besi. Ya. Tabung, laci, bawah bantal, bawah tilam, dalam selimut, dalam baju. Orang perempuan dulu kan suka simpan dalam baju. Bukan dulu sekarang tu ada saya. Masih ada. Kan? Selamat. Dia simpan. Laki simpan mana? Laki tak payah. Kalau laki dia simpan ambil duit kan. Kalau laki ni dia tengok beg duit dia. Kalau beg duit dia tebal, maksudnya dia banyak duit. Tapi saya tak ada duit lah, saya tak ada beg duit. Okey, so nampak simpan tu masuk duit lebih. Duit lebih tu kita panggil duit lebih. Okey, wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank. Okey. Banyak bukan selain daripada bank, kita ada cerita selain daripada bank. Kita cerita selain daripada bank. Okey, biasa orang simpan kat bank lah sebab orang nak guna kad. Okey, daripada kad tu juga contoh kita ada kad iklan kat TV. Gunalah My Debit memudahkan pembayaran. Nanti kita ada nanti bahagian tu. Korang mesti tak sabar-sabar dengan pembayaran tu kan. Okay. Tengok kad pada duit korang. Alright. So, akaun simpanan. Apa itu akaun simpanan? Akaun simpanan ni, contoh kalau korang ada dapat beasiswa Yayasan Selangor ke, ada dapat beasiswa anak-anak yatim ke, dia kena buka akaun. Dia kena buka akaun. Ataupun kadang yang anak yatim dia bagi, dia panggil ke majlis-majlis, dia bagilah. Okey. So, ada yang akaun ni biasanya dibuka ada sebab-sebab tertentu. Macam saya dulu, akaun simpanan ni saya kena buka akaun Maybank. Nak kerja dengan Tesco. Lepas tu Maybank tu suruh pergi ke Wan Utama dekat dengan IKEA Wan Utama. Kena pergi lah sampai sana. Tapi tempat kerja saya dekat Balakong Ceras. Jauh gila. Kena buka dekat sana. Kena pergilah buka kat sana. Buka lah akaun Maybank. So nak buka bukannya murah nak akaun simpanan ni. Kena ada bagi macam deposit lah 300. Kalau cari Maybank 300. Tengoklah, tengok bank apalah korang pilih. Macam public bank tak rasa 200. 200. Public bank tu sebuka sebab untuk pinjaman kereta waktu tu. So kena buka dan ada bayar, tapi jangan risau, duit tu dia ada dalam akaun. Once korang dapat kad, korang boleh keluar balik. Tapi dia dah potong RM12 lah. Kata 300, korang tak boleh buat keluar 300, korang boleh buat keluar 280. Sebab dia charge untuk kad. Tapi siapa? Saya tak nak pakai kad, saya tak nak pakai kad. Tak ada siapa tak nak pakai kad sekarang ni. Nanti gelap pegawai bank. Saya nak buku saja. Nanti saya keluar pergi kaunter. Tak ada dah. Okey? Okey. So, pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang aiman mengikut kemampuannya. Suka hati dia nak simpan dari mana pun dalam akaun. Nak simpan RM1 saja pun boleh. Tapi kalau kat mesin deposit tak boleh masuk RM1.
Cuba try, tak boleh. Pergi try CMB masuk RM1 tengok. Dia mesti cakap kau gila. Paling rendah RM10. Tapi tak rasa memang dah ada sebenarnya. Tapi saya tak pasti kat mana. Dia biasa bank-bank yang besar. Okey? CMB tak ada. Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Okey, kadar faedah dia amat rendah lah. Sebab dia akaun simpanan biasa. Dia matlamat dia untuk simpan duit untuk berbelanja. Bukan untuk simpan duit untuk simpan dan simpan. Tak. Okey. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap saya sebut tadi. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa selagi buka mesin ATM. Kalau tak buka, pergi Petronas. Kalau tak buka, pergi 7E. Dalam 7E pun ada ATM. Tapi kalau kau pegang kad ATM CIMB, tapi kau keluar kad ATM BSN ke, kau keluar kad ATM Maybank ke, kau keluar kad ATM dekat kalau dekat 7E tu M-Bank ke, dia kena cas RM1. Kalau saya tak boleh, saya tak boleh terima dia cas RM1. Kalau CIMB, saya mesti di CIMB. Kalau Maybank, saya mesti pergi Maybank. Tapi saya jenis saya susah nak keluar duit sebab saya banyak berbelanja pakai kad. Jadi orang macam saya ni tak banyak keluar duit lah. Jarang. Boleh kata dalam setahun baru boleh kira dengan jari. Keluar duit. Masuk duit dia. Cash kat sejak kita bersemuka ni ada di kalangan korang bayar cash kan. Jadi saya kena pergilah masuk duit. Alright. Okay. Boleh keluar bila-bila masa Tapi dia ada mesin ATM pukul 12 dia tutup. Kau pergi masuk 11.59. Kau bawa keluar duit dengan selambut. Lepas tu dia punya tutup. Besoklah kau keluar. Tak ada button kat situ, tekan je. Nanti mungkin ada suara ke apa ke, dia cakap kau ni siapa? Kan? Kalau dia tak jawab, kau tidur sampai esok pagi. Okay. Ada banyak kali berlaku tu 11.59 masuk bank. Pukul 12 dia tutup lah. Masuk bank pula, masuk mesin ATM. Kau bayangkan, pergilah Petronas ke, dah sasar buka kan. Petronas pun tutup pukul 12. Wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit. Saya tekankan kad debit. Nanti kalau sempat saya tunjuk kad debit tu benda. Okey, melalui mesin teller automatik iaitu ATM. Okey, kau boleh tengok sendiri kat CMB kalau kau masuk CMB tu belah kiri, tu tempat keluar duit. Tapi sekarang belah kanan pun boleh keluar duit. Belah kanan masuk duit dan keluar duit. Deposit dan keluar duit. Dia boleh dua-dua serentak. Kau masuk, lepas tu kau keluar balik. Boleh? Waktu tu juga. Dia tak teruja nak belajar pasal duit. Okey. Kalau mimpi apa tadi? Okey, akaun simpanan tetap. Apa maksud akaun simpanan tetap? Akaun simpanan tetap ni, akaun yang kita simpan memang matlamatnya untuk simpan duit. Nama pun akaun simpanan tetap. Okey, kita baca menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Kita simpan, lepas 3 bulan baru buat keluar duit tu. Adalah kita dapatlah faedah yang tertentu. Lepas 9 bulan, keluar duit. Lepas 1 bulan, keluar duit. Sebagai contoh macam SSPN, PTPTN tu. Siapa ada, biasa banyak ni parent banyak simpan duit kat situ. Parent korang ada simpan duit korang kat situ. Nanti korang nak buat pinjaman, senang lah. Dia ada cabutan macam BSN. Dia kena simpan 3 tahun. Lepas 3 tahun baru boleh keluar duit. SSPN, bawah PTPTN. Okey. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. So, akaun simpanan tetap ni sebagai contoh macam tabung haji pun boleh lah. Tabung haji. Dia kan 3%. Banyak tu, kalau 3% okey lah. Kalau 3% RM10, RM3. Dia 30%. 30 sen. Okey tu 30 sen kan? Boleh beli kuih kan? Okey. Biasa tu macam tabung haji. Mestinya banyak parent korang simpan duit kat tabung haji. Sebenarnya kenapa simpan duit kat tabung haji? Sebenarnya matlamat dia untuk pergi haji lah. Kalau saya nanti memang kebanyakan duit saya nanti kat tabung haji. Tapi itulah simpan banyak pun tak bagi-bagi.
Sedaftar tahun 2000. Lama dah lah. Sekarang nak daftar, kena tunggu nak pergi haji, term dia 150 tahun. Kan, kecil apa kesa? Kalau korang daftar sekarang, korang umur 15 tahun. Bermaksud korang dapat pergi 165 tahun. Atau tak hidup lagi tak? Hari ni mati sudah berapa nilai? Tak hidup pun tak dapat. Nampak? Okay? Tapi saya punya turn umur 63 tahun. Tapi dah makin kurang. Saya punya turn dah makin kurang. Tak tahulah saya dah tengok, tapi makin kurang saya nanti. Okay, so nampak? Kenapa orang simpan? Dia ada matlamat, simpan kat situ ada matlamat dia. Akaun tamu haji. Dia ada satu lagi yang tiap awal tahun ada tak mak bapak korang pergi pejabat pos. Awal tahun dia 2 hari 1 dia pergi pejabat pos. Pagi-pagi Dawish ni mak punya rumah dia luar mak pergi pejabat pos. Tu dia nak keluar duit ASB. Amanah Sambung Putra. Sebab tiap awal tahun dia akan bagi duit dividen. Siapa simpan banyak, banyaklah dividen dia. Siapa simpan sikit, sikitlah dividen dia. Contohlah. Okay. So, pemegang akaun akan ditawarkan kaedah yang wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Okay. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Sijil simpanan akan dikeluarkan pada pemegang saham. Okey, dia ada sijil. Macam BSN. Alah, setiap bulan yang diumumkan pemenang kereta, lepas tu hujung tahun bagi 1 juta. Kan? Tak tahu tak? Tak bolehlah kau simpan RM500 mengharapkan dapat menang 1 juta. Memanglah tak kena. Nak menang 1 juta kena simpan 20k, 50k. Baru ada harapan menang 1 juta. Ni simpan RM50 nak menang 1 juta. Tak sesuai. Bukan tak boleh, tak sesuai. Kan? Okey. Tapi saya pernah dapat hadiah tu. PPSN. RM50. Tapi dia bagi sijil, bukan bagi duit. Sijil dia entah ke mana hilang. Secari tak jumpa lah. Tak apa, orang bagi, tak nak ambil kan. Okey, akaun semasa. Akaun semasa ni untuk orang biasa. Kita baca Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi dan perniagaan. Maksudnya orang yang kerja sendiri, yang ada perniagaan sendiri, dia ada akaun semasa. Okey. Pemegang akaun boleh menggunakan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Dia ada kertas kecil. Tapi kalau pakai cek kena charge. RM50 kan. Kita kena charge. Saya ada cek tu. Tak nak lah, saya tak nak guna, simpan lah. So tak macam tak berbaloi. Baik transfer je online. Kan? Tak kena charge, langsung tak kena charge. Kau pergi bank seluruh dunia mana-mana pun boleh. Cuma lambat cepatlah. Kalau mungkin bank tu kat hujung dunia, lambatlah sampai duit tu. Padahal online je kan. Okey, simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Simpan kena caj pula. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Macam bank Serah yang saya punya akaun. Saya punya akaun bank Maybank. Dia bagi faedah. Hal ini tertakluk kepada pihak bank. Pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Katalah korang nak buka akaun semasa. Nak buat perniagaan, kan? Nak jual tudung. Lepas tu nak raya jual tudung lah. Jual biskut kan. Buka akaun semasa. Nak buka kat Maybank. Kau kena cari orang yang ada akaun semasa dekat Maybank. Macam saya ada akaun semasa. Nanti korang bagi borang tu kat saya sign kan. Dia lah bagi sebagi nama dengan nombor akaun saya. Nanti bank akan check akaun saya tu ada tak, wujud ke tidak. Baru dia luluskan ke korang. Faham? Ada setengah orang ni tak perlu pun. Dia tak perlu pun nak minta perujuk ataupun kita panggil bahasa Inggeris dia. Kita panggil perujuk tu tak perlu. Macam saya dulu saya tak pakai nama orang lain. Saya pakai nama saya sendiri juga. Sebab saya dah ada akaun Maybank untuk satu tempoh yang lama, lebih 10 tahun.
akaun lama. Sebuka satu akaun semasa, dia tak perlu dah perujuk, kita panggil perujuk. Maksudnya orang yang ada akaun semasa sebagai rujukan. Saya tak perlu sebab sudah sedia ada akaun Maybank. Semua saya nak buat akaun untuk syarikat contoh. Okay. So, selain cek pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit, saluran lain seperti pembangkit internet, pembangkit telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dalam cas faedah. Maksudnya, katalah simpanan korang ada 3,000, korang boleh buat overdraft iaitu korang boleh belanja melebihi tahap yang dibenarkan. Kalau korang ada 3,000 boleh belanja sampai 5,000 tapi kena bayar balik. Ada satu tempoh tertentu kena bayar balik. Contohlah, okey, pembangkit internet. Okey, saya tunjukkan contoh-contoh pembangkit internet. Okey, tepilah. Okey, tapi saya tak buka ikon lah, saya tunjuk contoh pembangkit internet. Contohnya Maybank to you. Ni kita panggil pembangkit internet. Tak boleh buka lah kat situ je. Okey. Ini paling famous. Kalau kat Malaysia orang guna pembangkit internet yang paling famous, paling banyak pengguna, Maybank. Maybank paling banyak pengguna. Okey, sebab dia boleh buat bayaran ke mana-mana saja yang korang nak buat bayaran. Mau beli Shopee tu kat Indonesia ke, boleh. Dia tak ada hal. Laju, paling laju lah. Paling laju lah. Saya dah guna lebih 10 tahun. Okey. Lepas tu, selain pada Maybank, kita ada CIMB. CIMB Click. Tengok slow. Tadi Maybank terbuka ada kan? Ni CIMB Click. Ni second lah kalau kat Malaysia. Second. Okey. Lepas tu dia ada public bank. Ada. Hampir semua bank ada. Cuma media pembayaran itu cepat atau lambat. Ataupun kita panggil security yang paling tinggi. Kalau bagi saya, kalau tanya saya, Maybank lah. Dia ada security, tahap security yang paling tinggi. Okey. So dia bukan senang-senang boleh transfer ke apa ke tak sebab dia kena, kita ada kat handphone tu kena ada nombor ke apa, korang beli online kat Shopee ke kan, korang tahu nombor akaun mak bapak korang, korang masukkan ke apa. Tapi dia kena ada dapat satu nombor untuk korang teruskan pembayaran. Kita panggil TAC. Kalau CIMB panggil apa tak? TAC juga sini. Kadang-kadang tu kita dah buat pembayaran tapi TAC tu tak sampai-sampai. Maksudnya bank tu tak bagi keluar duit. Jangan berbelanja kata dia. Macam itulah. Okey? Alright. Ni tadi saya contoh itu pembangkit internet. Okey? So, apa itu pelaburan? Ni orang tak suka. Pelaburan ni maksudnya simpan duit. Orang tak suka. Orang suka belanja. Orang suka dengar kad debit. Orang suka dengar kad kredit. Okey? So, pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut, seperti saham, hartanah dan amanah saham. Okay, ini saya akan cerita satu-satu. Okay, kat sini ada poin-poin nanti saya cerita kemudian. Sebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey. Korang tahu pasukan Kelantan FC tu kan? Tahu kan pemilik Kelantan tu? Tapi tak tahu. Zamberger tak tahu. Okey, contoh pasukan Kelantan tu dimiliki oleh Zamberger. Okey. Pasukan Kelantan tu dia ada pemegang saham. Dia ada buka juga 20% untuk rakyat biasa beli saham pasukan Kelantan. Kelantan FC. Okey. Okey. Pada tahun dijangka pada tahun 2025, paling cepat 2025 dia akan senaraikan pasukan syarikat pasukan Kelantan tu di Bursa Saham Malaysia. Bursa Saham Malaysia ni macam tempat orang panggil saham. Di mana situ berlakulah pelaburan saham.
So, bila pasukan Kelantan tu diniagakan di pasaran saham, biasanya harga saham tu akan meningkat. Siapa yang beli sekarang, dia akan dapat keuntungan nanti ya. Okay. Siapa pernah dengar syarikat Farm Fresh? Susu tu kan? Yang kelai lembu tu kan? Dia dah masuk bursa saham. Itu siapa beli sebelum diniagakan murah. Tapi harga dia dah mahal kat bursa saham. So siapa yang beli awal tu dia dapatlah keuntungan. Dia dapat keuntungan. So dia boleh jual lah. Kalau dia masih nak biarkan boleh. Kalau dia masih biarkan saham dia dekat bursa saham tu, dia dianggap sebagai salah seorang pemilik syarikat. Tapi dengan peratus yang kecil. Okey, faham? Macam saya sendiri pun pernah membeli saham setengah syarikat, saya beli. Saya dapatlah surat kena panggil pergi mesyuarat. Tak pergilah. 1%, berapa persen je, 0.0 kan, nak pergi malu lah. Kan? Tapi dia memang, kita jadi pemegang saham, kita sepatutnya pergi mesyuarat untuk menentukan dia punya bos, sama juga menentukan dia punya board of director, pengurusi dia, kita boleh tentukan. Sama juga angkat tangan juga. Itu saham. Apa maksud amanah saham? Amanah saham ni macam ASB, amanah saham bumi putra yang buku warna biru. Sekarang tak pakai buku dah, online semua. Okey. Tabung haji boleh juga dianggap sebagai amanah saham. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil unit trust. Banyak amanah saham kat Malaysia ni banyak. Banyak. Macam saya sendiri ada dekat ASB, saya ada simpan, dekat tabung haji saya ada simpan, dekat public bank, amanah saham dekat public bank saya ada simpan. So banyak, nak cakap tu banyak lah. Tu sebab saya simpan kenapa? Untuk pelaburan masa depan lah. Okay, belanja juga, tapi ada juga duit untuk disimpan. Okay. So amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Contoh kalau ASB tu kita panggil syarikat nama dia Permodalan Nasional Berhad, iaitu PNB. Iaitu bangunan yang tertinggi di Malaysia dan di ASEAN, ada kat KL. Yang bentuk macam sekejap sekali. Madi punya ni kan? Madi ke Najib? Nanti idea lah. Okay. Politik. Ni dia. Dah ada dah kat KL, kau pergi memang nampak lah. Dia macam handphone lama, handphone. Tapi sebenarnya dia Abdul Rahman tengah Merdeka. Sebenarnya dia punya bentuk bangunan dia tu mengikut apa Tunku Abdul Rahman ucapkan merdeka sambil tegakkan tangan. Itulah dia ada macam tanduk kat bangunan tu, kalau tengok ada tanduk kan. Kan nampak ni, tanduk kan. Kenapa dipanggil Menara 118? Sebab tingkat dia ada 118. Kau mesti fikir pasti lah bangunan bilion. Tak, okey. Ini kita panggil portfolio perniagaan. Sebab bila bangunan tu tinggi, orang akan kenal. Satu dunia akan kenal. Jadi satu dunia akan kenal dan tempat kat situ dia akan sewa lah. Situ tak salah dia kat insurans yang sewa. Hotel, ada hotel tak salah. Ada rumah, tempat makan, pusat membeli belah macam kat SCC tu. Semua ada kat situ. Jadi boleh dikatakan orang yang simpan duit kat ASB tu, ASB yang saya cakap buku biru tadi tu, dia punya portfolio pelaburan dia kat bangunan ni jugalah. Kalau bangunan tu biasanya mesti akan mencatat keuntungan sebab orang yang sewa tadi tu. So orang yang simpan duit kat ASB tu, dia akan sentiasa mendapat pulangan pelaburan. Nampak? Sentiasa dapat pulangan pelaburan daripada penyewa-penyewa bangunan itu. Bukan murah sewa bangunan macam tu. Tiba kat KCC tu cecah puluhan ribu Bukan murah Okay. Macam saya sendiri pernah naik
menara KLCC sampai tingkat 40 ke 50, saya tak ingat, 40 lebih. Sebab ada Maxis punya apa tak jumpa kat atas. Okay. Bangunan tinggi ni kalau pakai lift macam dekat Aeon tu tak kena lah. Lift dia laju kan. Kalau pakai lift kat Aeon tu sampai bila nak sampai tingkat ke 118. Kan? Dia dah pantas. Dia lift dia pantas. Okay? Alright. Ini menara 118. Kita ada satu lagi menara yang kedua tertinggi kat Malaysia. Apa nama dia? Yang second. Yang dia sah dia untuk Macam kubau. Satu lagi. Yang tu dah siap. Yang tu ada syarikat insurans sewa kat situ, ada hotel, syarikat insurans Prudential, siapa ada dengar Prudential. Banyak keluar iklan kat TV, ada sewa. Itulah dia keuntungan daripada buat bangunan tu. Pelaburan dia bilion tu untuk mendapatkan keuntungan balik lah. Sebab setahun dia punya profit tu cecah lebih pada jutaan ya. Jutaan ringgit. Dia mesti dah kalkulate untuk dapatkan keuntungan tu, bukannya saja buat bangunan tu. Okey. Itu cerita tu ya. Okey. So, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur, bukan para pelebur. Dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan kepada para pelabur. Okey, sebagai contoh, laburkan duit dekat unit trust dekat public bank. Public bank dekat Jenjarum. Public bank. Kahwin, tidak tidur. Okey, tak apalah mungkin terbayangkan duit. Okey, public bank. Public bank ada satu portfolio pelaburan, iaitu kita unit amanah lah ataupun unit trust bahasa Inggeris dia. Okey, dalam unit amanah yang sesimpan duit tu, dia laburkan ke atas syarikat telekomunikasi. Salah satu unit amanah tu, dia laburkan ke duit tu, duit yang selaburkan tu dengan duit orang lain, dia laburkan ke atas syarikat telekomunikasi. Syarikat telekomunikasi, unit amanah yang sesimpan duit tu, dia laburkan duit tadi tu dekat company Digi. Faham? Saya guna Digi. Nampak? Saya guna sebayar tiap bulan. Lepas tu unit amanah tu, Digi punya keuntungan tu dibagi pada unit amanah. Unit amanah tu dia bagi pula keuntungan tu pada saya. Nampak rotation? Dia pusing balik, dapat balik kat kita. Okey? Unit amanah. Okey. Alright. Tanah ni biasalah orang-orang beli tanah, lepas tu nanti lepas 5 tahun disimpan pada harga yang tinggi. Pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti dalam keadaan ekonomi, upaya menjana pendapatan, iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan utangan modal. Okey, contoh. Orang beli tanah, dia buat rumah sewa. So, keuntungan tu adalah daripada sewa rumah. Sewa rumah lah. Okey. Macam saya ada beli rumah dekat Kelang, tapi saya duduk sini. Rumah tu saya sewakan lah. Saya sewakan, jadi keuntungan daripada duit sewa tu, saya simpanlah balik. Ataupun saya gunakan untuk bayar balik rumah tu. Adalah untung kat situ. Ataupun mungkin korang beli tanah, beli rumah. Contoh sebagai contoh Taman Pahlawan tu. Siapa tu Taman Pahlawan dulu pada awal tahun 2000 dia buat rumah tu, harga dia 70,000 macam tu. 70,000 harga dia. Sekarang kalau tak salah saya hampir mencecah 200,000. Harga dia. 200,000. Hampir mencecah 200,000 ataupun ada lebih kalau lot tepi. Lot tepi dia lebih. Mencecah 300 lot tepi. Bayangkan kalau beli 70,000. Jual sekarang. Betul lah. Tapi kena cari tanah lain pula. Nak beli nak duduk mana kau nak jual? Beli lain-lain mahal. Pula. Kan? Beli lain-lain pula mahal. Pula. Macam contoh, sebagai contoh macam rumah Nabarisha dengan
Sapi ni. Kalau tak salah masa tu 200 lebih dekat 300. Sekarang dah 300 lebih, 400 lebih. Itu hartanah. Hartanah harga dia akan naik. Tapi dia juga ada hari-hari yang dia merosot, iaitu masa PKP. Kenapa waktu PKP harga dia merosot? Tak ada siapa nak beli tanah. Ramai yang kena buang kerja. Orang yang sepatutnya boleh beli tanah, dia kena buang kerja. Macam saya sendiri beli tanah rumah kat Kelang tu. Saya beli rumah kat Kelang, ada 2 biji saya beli. Masa PKP ya. Orang jual murah, kita grab. Tapi memanglah waktu tu pun ramai juga budak kecil saya berhenti. Tapi sebab saya dah ada simpanan, saya grab lah. Sebab sekarang dah bukan PKP kan. Sekarang dah pasal endemik kan. Harga dia dah melonjak. Ada sebiji rumah tu saya beli 70,000. Harga dia jadi 140,000. Baru setahun 2 tahun je. Sebab perubahan pasar kat Malaysia ni menyebabkan harga dia melonjak. Tu belum lagi bila dah setahun lepas lagi, sebab bila pembeli tu dah ada kuasa membeli. Nampak? So itu kita panggil hartanah. Okey? Faham? Ada nak tanya apa-apa pasal hartanah? Pasal yang tadi tu. Ada orang sebenarnya kalau nak tengok tanah dia bernilai, dia kena beli tanah yang ada rumah. Barulah dia menjadi nilai yang besar. Okey, nilai yang besar. Okey. So cerita yang kat tepi ni terdapat 2 jenis pelabur, iaitu pelabur agresif dan pelabur sederhana. Pelabur agresif ni dia melabur kat pasaran saham. Kenapa pasaran saham? Kat pasaran saham ni dia kena fokus sebab pasaran saham ni bermula daripada pukul 9 pagi berakhir pada pukul 5 petang. Dia kena tengok macam ni. Okey. Nanti saya tengok apa itu pasaran saham, nanti saya tunjuk kat korang. Okey. Pelabur sederhana dia beli yang macam saya cakap tadi, unit trust, ASB, tabung haji. Itu yang dia nak senang, simpan je duit, habis cerita. Okey. Saham mewah ialah saham blue chip, ialah saham-saham syarikat besar yang mempunyai rekod pencapaian perniagaan yang cemerlang seperti Maybank, TNB dan Petronas. Nanti kita tengok apa maksud saham dia saham mewah, blue chip. Nanti saya tunjuk kat korang. Sebab tu saya kata saya nak tunjuk kat korang sebab tak ada tunjuk kat tempat lain. Okey. Lepas tu pulangan pelaburan terdiri daripada pendapatan semasa, keuntungan modal, pulangan pendapatan semasa, sewa, dividen, saham bonus, keuntungan modal, pertambahan atau peningkatan nilai pelaburan pada jumlah asal. Contoh saham ni, korang beli pagi tadi harga RM2, mungkin tengah hari harga dia dah jadi RM2.20 sesaham. Tengah hari dia saja dah. Boleh jual lah. Boleh. Mungkin juga kau beli pukul 9 pagi, 9.15 dah naik. Boleh. Tu kita panggil pelabur yang agresif. Dia sanggup hilang duit. Sebab mungkin juga dia beli pukul 9 pagi harga RM2. Pukul 9.15 pagi harga dia jadi RM1. Jadi dia rugi 50%. Tu pelabur yang agresif, dia sanggup rugi. Okay. Alright. Okay. So saya nak tunjuk. Sekejap bagi saya buka. Nak tunjuk kad kredit. Contoh kad kad debit. Mesti kalau tengok rupa-rupa kan. Macam contoh kad Maybank, sebab saya ada kad Maybank. Korang tak perlu pergi kaunter nak tukar kad tu kalau dia ada expired bukan guna seumur hidup. Guna seumur hidup. Dunia kad tu kan. Kad Maybank contoh ada gambar cherry. Saya tak bawa dekat office. Minggu depan ni. Ada kat rumah. Dia ada gambar kad Maybank. Ya. Tu dia. Ni kad saya yang sebelum ni. Ni touch je. Jadi kalau hilang nangis lah. Tapi kalau saya hilang saya boleh terus ni macam saya, sebab saya dah lama account saya adalah telefon dia terus block. Menangislah orang yang ambil kad saya tu. Tak boleh lah. Sebab macam saya dah buat hide. Maksudnya orang tu tak boleh belanja setakat mana. Saya dah buat hide. Jadi tak boleh lah. Kau dia pergi belanja buat down payment kereta. Tak boleh lah. Boleh, memang boleh. Okay. Ni. Sekarang dia ada juga kad
Yang latest gambar gambar MU tapi MU kalah. Rasa malu pakai kad ni. Itulah buatlah kat Liverpool pula. Mana kad Maybank? Bukan ni kan. Ni kad kredit ni. Ni kad kredit. Ni my debit tapi tak ada ni. Ni. Ada gambar MU lah kat situ. Dia tengoklah musim-musim tertentu. Kadang Superman suka hati dia lah. Suka hati dia lah. Cantik lah, memang cantik. Dia orang suka kad nampak cantik kan. Macam Bank Sam kad debit Harimau Malaya. Tengoklah suka hati korang. Tapi bukannya kau nak tengok kad hari-hari kan. Cuma malulah kalau kad MU kau nak tunjuk. Malu kan. Kalau kat kosong kan. Saya dah sorok lah, lepas tu saya tak tunjuk. Sebab kad saya ada gambar MU, jadi tak nak tunjuk. Malu. Okay. Kalau Liverpool tadi saya tunjuk lah. Alright. Tapi saya tetap setia pada MU. Orang yang setia pada pasukan bola, dia tetap setia pada isteri dia. Orang yang suka tukar pasukan bola ni, dia tak setia pada isteri dia. Krik. Takut. Budak perempuan faham lah maksud saya. Okay, ni kad debit. Ni kad debit Maybank. Kita ada juga kad debit CIMB. Kad debit CIMB tak cantik. Dia merah je. Tu je. Jangan ada octopus. Kad debit ni teacher punya. Teacher pakai ni. So kalau tukar baru dapat yang octopus. Sotong pula. Mula harimau ke? Okey lah, masuk sotong tu bukan sebab lembut. Dia belanja dengan banyak sebab tangan dia banyak. Tu maksud dia. Kan, tu maksud dia. Bijak tak? Dia guna sotong sebab orang boleh berbelanja dengan banyak dan menggunakan satu kad. Okey, tu kad debit. Kad debit ni nanti kita akan belajar kad debit nanti. Akan belajar bab ni juga. Kita ada kad kredit. Kad kredit BSN. Macam ni, dia ada tulis Mastercard, Visa, dia tak tulis debit kat situ. Dia tak tulis debit. Ni kad ni macam hutang lah. Macam hutang lah, kita bukan belanja tu. Ni kena bayar balik. Kalau kad debit kita tak bayar balik. Okey. Sekarang ni dia wave ni dia ada lambang macam tadi tu kan. Kalau kau tengok kad tu ada macam ni. Maksudnya dia boleh touch je lah. Tapi wave ni ada setengah-setengah pasaraya dia tak boleh wave pada dia ada limit tertentu. Ada limit dia. Kan bawah 200 Tesco tak boleh kena cucuk ballpin juga. Dia dah tak boleh dah. Dulu boleh. Dulu sampai 500 ke boleh. Touch je. Kan tak boleh dia bagi suruh masuk pin. Terus saya tak pakai kad, saya pakai Shopee Pay. Saya pakai Shopee Pay. Nak collect point kan nanti point. Lepas tu kan nak shopping kan nanti dapat kena bayar post. Sebab saya guna point bayar post. Tak free. Kejap. Sekali beli kalau kau beli kat Tesco contoh, kau pakai Shopee Pay, boleh dapat 300 point. Kalau 100 lebih kau belanja. 300 lebih tu bersama dengan RM3. Kan post untuk post barang-barang tu kan lebih kurang RM4 lebih tu kan. 2 kali beli kalau 1 lebih dah 600, dah dapat free post. Boleh Shopee tu. Review baru 5 ni mesin. Bila kau nak dapat 300? 80 kali. Videonya pelik-pelik. Itu saya dapat 1000 sampai 1000 point. 3 kali beli dekat Tesco lah. Beli kumpul. Lepas tu ada beberapa hari lepas saya beli vacuum. Yang wireless tu kan. So beli masa flash sale, cik ajar. Nama pun betul-betul pengguna kan. Tak betul lah. Kalau kenapa korang tergesa-gesa belilah masa flash sale, masa harga rendah kan. Dah harga rendah, seguna point lagi. Tolak RM10. Nampak? So itu cara dia berbelanja.
Lepas tu ada juga Petronas pakai settle. Jadi point. Kalau dah ni je lah. Tekan-tekan kan. Tekan kau tinggal tunggu je kau punya minyak. Okey, dia saja beritahu boleh isi minyak kan. Kalau dah cukup point, kata dia 1000 point bersamaan dengan RM10 tak rasa. 1000. Boleh isi minyak RM10. Dia tak tahu mesti claim point tu. Yang datang ni tu dia lagi tak sekarang. Ada lagi claim point lah. Tapi salah baik kau beli minyak. Okay, nampak cara tu? Tu cara. Tapi kalau kau pergi kat kedai runcit, kalau boleh pakai kad ni. Macam Maybank, dia ada kad dia kau guna, dia ada trade point. Trade point tu kau guna, kau boleh tebus untuk beli tiket AirAsia. Macam saya sendiri, saya punya kad, saya punya account, trade point tu dah boleh beli satu tiket pergi Sabah. Tapi saya belum guna lagi lah. Boleh guna beli sekali. Okay. Dah guna berapa tahun, babe. Bukan sebab kaya. Kalau kita kena bijak, saya cerita macam nak bijak berbelanja. Bukan belanja dengan banyak. Bijak berbelanja tu, kalau tempat tu kau boleh collect point, collect. Kalau kau tahu tempat tu kau pakai kad korang tu boleh pakai point, pakai kad. Kenapa pakai cash? Tak apa, pergi masuk dalam bank pakai kad. Okay, sebab saya memang terbiasa kalau contoh. Kadang sampai kalau saya beli aiskrim RM1 pun saya pakai RuPay sebab nak dapat point. Nantaklah dia nak cakap. Bukan yang cashier lah. Dia apa? Bukan kurang point. Dia marah, saya marah balik. Asal tak? Coin, sebab saya nak coin tu penting. Sebab orang yang dia manage kewangan dia, semua tu penting bagi dia. Nanti korang dah besar, korang nak jimatkan kos, part of jimatkan kos adalah point. Okay? Sale, kena pandai. Contoh lah, saya bagi contoh mask. Mask, kalau korang pergi kat My One Shop, harga dia RM4 kot dah rasa. KF94 dengan KN95. Kalau kau pergi ke Shopee, kau beli 100 pieces, harga dia baru RM20. Yang tadi RM10, 10 keping RM4. Kali 10, 40. Nampak tak beranja secara berhemah tu macam mana? Mungkin kau boleh beli 10 piece tu kalau terdesak. Beli je lah 10 piece tu terdesak. Tapi kalau dah untuk jangka baik, beli kau terus banyak. Contoh lagi, isi minyak. Ada orang yang suka isi minyak hari-hari. Pergi hari-hari saja minyak. Tapi apa salahnya isi sekali bubuh full tank, 2 minggu lagi datang lagi. Macam kereta saya yang kecil tu, guna untuk hantar anak 2 minggu mesti saya isi. 2 minggu isi. Sebab maksudnya 2 minggu sekali saya akan nak pergi, maksudnya saya pergi Petronas 2 kali je lah sebulan. Faham? Isi full tank. Kau pergi saja minyak tu bukan kena pakai minyak ke? Kau pergi saja minyak tolak kereta? Tak kan? Kau isi minyak betul? Pakai minyak kan? Berapa kali kalau hari-hari pergi? Baik kau isi sekali, bubuh full sekali. Lepas tu pergi sekali je. Guna minyak untuk isi, untuk pergi saja minyak sekali, betul tak? Itulah cara berbelanja yang berhemah. Tu nama matematik pengguna. Tu tugas seorang dengan cikgu tu kena ajar macam tu lah. Sebab tu ada topik ni untuk korang. Bukan main belajar bagi nak harap. Korang mungkin dah tahu macam mana nak shopping. Kat Shopee korang dah tahu. Lepas tu tinggal suruh mak bayar je. Tapi macam mana korang dapat pada harga yang murah? Macam mana korang nak dapatkan free post? Macam mana? Kalau Shopee dia ada pukul 12, pukul 8, pukul 12 malam, payday 25, day 25 hari bulan 4. Jagalah sampai pukul 12. Contoh. Kau balik kan? Saya cakap, waktu dia teacher cakap. Biasa orang perempuan cakap Shopee. Tak bisa cakap. Dia terbalik. Yang buat pembelian dia terbalik bukan teacher. Okay? So itulah kita panggil matematik pengguna. So nanti next class insyaAllah kalau sempat kita akan jumpa macam mana nak kira faedah. Kalau kita simpan duit, macam mana dapat duit macam ni. Simpan 9 bulan, berapa dapat duit. Kalau simpan lagi banyak, berapa dapat duit. Kalau simpan macam ni, berapa dapat duit. Ya, ada orang dia simpan banyak-banyak.
Dia 3 bulan dia simpan banyak sebab lepas 3 bulan dia nak duit tu. Ada orang pencen dapat duit 300,000 habis kelip mata. Tak sampai setahun habis. Sebab itu kita panggil pengurusan kewangan. Memang ada. Yang tadi saya cakap tadi yang melebur dekat forex. Okey. Okey, bab ni seronok. Tapi dia akan orang yang mengajar tu dia kena ada pengalaman. Boleh cerita kan? Kalau tidak tak boleh. Kita cerita tadi. Okey, so nanti minggu depan kita akan kira-kira sikit kita nak kira faedah. Macam mana kita simpan kat setengah-setengah bank kita dapat duit macam mana. Kau kan suka dengar. Yang berapa duit dapat kan? Okey, nanti kita kira. Okey, itu saja. Okey, yang kat rumah nanti send link baru nanti masuk balik ya. Bye.